الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، آله وأصحابه أجمعين. لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما فإن أصدق الحديث خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dapat meneruskan siri kuliah Maghrib menggunakan kitab Munitul Musallin. Baik, kita sambung masih dalam tajuk solat-solat sunat. Sambung muka surat 107. Solat sunat yang ke-20, solat tarawih. Solat tarawih, bukan tarawih, itu megak tarawih. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, salat tarawih. Salat tarawih adalah sunat muakkad. Pengarang memberi hukum salat tarawih, hukum dia sunat, dan dia pun masuk dalam solat-solat sunat. Kerana solat, kita tahu solat 5 waktu sahaja, solat yang fardu lain pada 5 tu adalah sunat. Cuma sunat dia masuk dalam sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Sebab Nabi sebut man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis itu tak masuk saya sebut sebagai dalil yang kata solat tarawih itu sunat. Man qama Ramadan, Nabi sebut sesiapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Qama ni bangun ni tak tidur bukan man nama, siapa yang tidur, tak, man qama, siapa yang bangun menghidupkan malam-malam Ramadan. Ramadan ni bulan berkat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampun baginya dosa-dosa yang telah lalu. Qama Ramadan yakni qiyamu Ramadan. Imam Nawawi sebut qama Ramadan, qiyamu Ramadan ialah solat sunat tarawih. Zaman Nabi tak ada lah nama tarawih itu. Zaman Nabi disebut qiyam. Qiyam ni bangun solat waktu malam. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, hadis tu cerita kelebihan orang-orang yang mengerjakan solat di waktu malam-malam Ramadan akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Itu satu galakan. Dia bukan wajib, satu galakan. Siapa nak buat, buatlah, dapat pahala. Siapa tak buat, rugilah. Ramadan hanya 30 hari atau 29 hari saja dalam 360 hari setahun. Jadi kalau kita tak buat, rugilah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, hukum dia sunat. Dia bagi pula lafaz niatnya.
Dia tak bahas bab tarawih, dia bagi terus niat. Usolli sunnatat tarawih rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Boleh niat gitu ataupun boleh niat usolli solat tarawih. Yani usolli sunnatat tarawih. Boleh usolli solat tarawih. Boleh usolli qiyam Ramadan. Boleh juga. Yang tak boleh usolli lillahi ta'ala, tak boleh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, yang tu dia bukan sunat mutlak. Dia sunat yang dikira sunat yang rawatib, yang kita buat selepas daripada Isya. Dia termasuk sunat-sunat rawatib, tapi bukan qabliyah ba'diyah tu. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu niat. Biasalah kita dah bahas panjang. Usolli itu niat adalah lafaz, yang penting dalam hati ini. Baik, solat tarawih dikerjakan, ditunaikan pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Dia kira malam, walaupun kita tak puasa lagi, malam tu buat dah tarawih. Hari ni tengok anak bulan, tengok, saya rasa macam kau. Okey. Hari ni tengok anak bulan contoh, lepas tu diisytiharkan nampak, ataupun dia tak kata nampak tak nampak lah ni, dia isytihar kata puasa. Esok puasa, malam tu tarawih. Hari ni kita tak puasa lagi, esok puasa, malam tu tarawih dah. Makna dia mula malam. Dia tak mula malam esok puasa, malam ni tak tarawih lagi. Esok puasa, malam esok dah, dia mula malam tu lagi. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia bermula malam. Baik, waktunya selepas solat Isyak. Selepas solat Isyak, kena solat Isyak lah dulu. Bila masuk Isyak, selagi kita tak solat Isyak, tak boleh tarawih. Tak kira pukul berapa, dia waktu dia selepas solat Isyak sehinggalah subuh, sehingga masuk waktu subuh. Jadi bila masuk Isyak, kita tak solat. Pukul 9 tak solat, pukul 10 tak solat, pukul 11 tak solat, tidur dulu. Pagi esok bangun pukul 4 baru solat Isyak. Lepas tu baru tarawih. Tarawih takkan berlaku selagi kita tak solat Isyak. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi salah lah kalau kita pergi masjid lewat. Kita pergi masjid lewat. Kalau hari pertama tu awal, hari kedua tu nak buka puasa, lepas buka puasa menyandar pula, pula. Perut pula musing pula. Jadi lepas tu pergi tarawih tu lewat. Sampai imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, habis Isya. Imam solat tak bawa, tunggu nanti imam solat tarawih. Bila imam solat tarawih, dia pun solat tarawih. Solat tarawih, tak solat Isyak, tarawih. 2 pergi salam, 2 pergi salam, 2 pergi salam. Habis 20 balik rumah solat Isyak. Bodoh. Boleh gitu. Dia nak solat Isyak dulu. Sebab tu bila imam solat tarawih, kita belakang solat Isyak lah. Dia bagi salam, kita bangun sambung tambah lagi 2. Lepas tu boleh kita ikut tarawih. Dia kena gitu. Sebab ada berlaku budak sekolah asrama, depa hak geng-geng lewat ni, sampai lewat geng-geng dia solat tu dah solat dah. Depa dah mula solat tarawih, depa masuk tarawih dulu. Habis tarawih 20, geng hak tadi 5-6 orang pergi belakang solat Isyak. La illallah. Tu kata dia akan berlaku kalau tak ngaji. Kena tahu, dia masuk bukan kerana masuk Isyak, dia masuk waktu dia selepas kita solat Isyak. Orang lain solat, dia kita tak solat lagi, tak boleh lagi. Selepas solat Isyak kita sendiri. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, waktunya selepas solat Isyak hingga keluar fajar, masa sampai masuk waktu subuh lah. Baik, dituntut melakukannya secara berjamaah. Maknanya solat tarawih atas pendapat yang muktamad.
Okey nah, solat tarawih atas pendapat yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i berjamaah, ditunaikan secara berjamaah. Ikut siapa? Yang pertama ikut Nabi lah. Tapi Nabi dia buat 2 malam, Nabi buat 2 malam. Hadis yang sampai pada kita, Nabi solat jamaah 2 malam. Dia pergi malam tamu di masjid, solat tarawih, sahabat ikut belakang berjamaah. Malam esok Nabi pergi semula solat tarawih, ramai lagi sahabat, lagi ramai ikut. Malam ketiga atau malam keempat, ada syak di sini. Malam ketiga atau malam keempat, sahabat datang tunggu ramai, tunggu tu imam lah, Nabi imam. Tu imam tak datang, Nabi tak datang. Tunggu, Nabi tak datang. Solat sendiri, tak jamaah tu sendiri. Esok subuh Nabi datang subuh. Lepas solat subuh tanya, ya Rasulullah, semalam sebab apa tak datang? Kami tunggu ramai pada malam kedua, ramai pada malam. Oh, Nabi kata, aku takut bah, takut difardukan solat tarawih. Bila datang buat jamaah ramai-ramai setiap malam, Nabi takut wahyu sedang turun waktu itu. Nabi risau, takut turun, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumut tarawih. Wahai orang-orang beriman, difardukan solat tarawih. Habis. Jadi tak boleh ubah dah. Dan kata wajib sampai kiamat, tak boleh ubah. Macam solat Jumaat kita wajib berjamaah sampai kiamat, tak boleh ubah. Tak boleh panggil setiap negara Islam seorang ulama pergi duduk di meja bulat bincang, kita batalkan solat jamaah. Boleh tak? Tak boleh. Tu Nabi risau, takut difardukan, maka Nabi tak datang. Lepas tu dia solat di rumah. Kalau Nabi 3 hari je, 2 malam sahaja. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang jamaah ni zaman Umar Al-Khattab. Zaman Umar bila masuk Ramadan, masa dia jadi khalifah, masuk masjid Nabi, dia tengok sini solat 5 orang, sini solat 3 orang, solat berpecah-pecah. Jadi macam tu, macam kita pergi RNR tu lah, sini solat jamaah, sini solat jamaah, sini solat jamaah. Jadi tak sekali. Umar kata tak boleh begini. Maka dia menghimpunkan satu masjid tu, biar dia suruh Ubay bin Ka'ab jadi imam, tak lain ikut dia. Bermula zaman itulah tiap-tiap malam tarawih dilakukan secara berjamaah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maknanya solat tarawih yang kita buat secara berjamaah sebenarnya ikut Umar Al-Khattab. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, nanti kita bahas, bolehkah kita ikut Umar, kenapa tak ikut Nabi? Nanti ini kita bahas. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi dianjurkan berjamaah, afdal. Makna kalau kita solat seorang pun boleh. Kita menjaga bulan Ramadan, bazar Ramadan, balik lewat, kita sampai di rumah tu masjid pun separuh, kita nak pergi ikut pun tak larat, kita tidurlah dulu. Tak apa, waktu dia sampai subuh kan, tidur dulu, bagi fresh balik kita punya tenaga. Bangun pagi sebelum sahur, solat dulu, solat tarawih seorang-seorang. Nak jamaahnya bini pun boleh, tapi bini sibuk ada masak tarawih, nak sahur, boleh tak? Boleh solat seorang, tapi afdal solat berjamaah awal malam lepas isyak buat tu. Sebab tu disebut solat awal malam lebih baik daripada solat di waktu pagi-pagi esok sebelum subuh. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu pertama. Dianjurkan solat berjamaah. Walau bagaimanapun boleh solat seorang, tak ada masalah. Berapa rakaat ni?
sebanyak 20 rakaat, dengan setiap 2 rakaat diberi salam. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, patah ke belakang balik. Muka surat 107, tengok footnote kat bawah, nota kaki kat bawah. Baik, solat tarawih 20 rakaat secara berjamaah dianjurkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Melakukan solat tarawih 20 rakaat tidak salah. Maknanya walaupun kita tak tahu Nabi buat berapa, sampai kepada kita berapa bilangan rakaat yang Nabi waktu hak dia datang 3 malam, 2 malam, tak tahu. Cuma ada hadis yang sampai Nabi buat 8. Nabi buat 8, kemudian dia sambung di rumah. Sahabat-sahabat balik sambung di rumah juga. Maknanya hak sambung tu berapa? Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak buat di masjid tu lah. Yang sambung di rumah tu tak tahu. Mereka menyempurnakan tarawih di rumah masing-masing. Berapa tambah? Bila datang Umar, dia buat 20. Bermakna ihtimal, orang Bali panggil ihtimal Umar tahu Nabi ditambah lagi 12, di 20. Ihtimal lah. Nah, sebab takkan Umar nak reka-reka sendiri. Dia lagi kita, hak Nabi tak ajar buat, takkan dia nak buat. Makna dia mungkin tahu Nabi balik sambung sahabat-sahabat ni yang balik sambung. Dia sekali sahabat buat lagi 12, sebab tu dia buat 20 zaman dia. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi tidak salah lah. Sebab apa tidak salah? Umar ni bukan Nabi. Umar itu sahabat, itu ikut Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil hadis yang hujung-hujung lah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmizi. Wa qala hasanun sahih. Imam Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Maksudnya Nabi bersabda, kamu mesti menuruti sunnahku, ikut sunnah Nabi, dan sunnah pengganti-penggantiku. Khalifah ni pengganti, khulafah sebab ramai, khalifah ni seorang, khalifatan ni 2, nah khulafah 3 kata. Jadi khulafah ar-rasyidin 4 disebut khulafah. Maka ikutlah sunnah aku, Nabi kata, dan sunnah pengganti-pengganti aku, khalifah aku. Bijak pandai, dia mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Gigitlah dia dengan gigi, gigit dengan geraham. Jangan gigit kaki dia tak kuat, cabut. Gigit geraham pegang tu tak cabut, kuat. Gigit yang kuat geraham, kaki boleh cabut. Nabi suruh gigit dengan geraham. Mana pegang semua boleh. Boleh kita ikut sahabat, sebab mereka pun ikut Nabi ya. Dan Nabi suruh ikut dia dan ikut sunnah sahabat-sahabat khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sebab itu kita azan 2 kali. Cikgu azan 4 kali sekali. 2. Zaman Nabi sekali, mana ada 2. Zaman Nabi azan Jumaat sekali ya, macam Zuhur sekali ya. Abu Bakar pun sekali juga zaman dia. Umar Al-Khattab pun sekali juga zaman dia. Uthman ibn Affan, masa dia tu Islam sudah luas, nah sudah ramai, maka dia buat azan 2 kali. Hak pertama tu nak cerita masuk Zuhur, mai di part. Hak kedua baru nak cerita Jumaat, azan Jumaat. Jadi kita ikutlah, kita ikut sunnah Uthman ibn Affan. Tuan-tuan dan muslimat yang salah ke? Tak salah. Sebab apa? Nabi suruh
ikut sunnah aku dan sunnah khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Macam tu. Nah, tak ada masalah. Dan mazhab kita, mazhab Syafi'i muktamad. Muktamad 20 solat tarawih. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Al-Allamah Saleh Fauzan telah menyebutkan di dalam kitabnya, ni geng Wahabi semua ni, nah, tengok dia kata apa. Ithafu ahli iman bidurusi syahri Ramadan. Saleh Fauzan ulama Saudi. Tengok dia kata apa. Adapun solat tarawih tiada padanya sesuatu pun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat tu sabit, tangan tu tak tahu. Sunnah dalam perkara itu luas. Yang Nabi suruh kita qiyam qama Ramadan imanan, makna buat apa pun asalnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terpulang baginya solat 20 rakaat sebagaimana yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, Syafi'i, dan baginya solat 36 rakaat sebagaimana mazhab Maliki. Jumhur ulama Hanafi, Maliki, Ahmad Ibn Hanbal 20. Mazhab Maliki pun ada pendapat 20, tapi masyhur dalam mazhab Maliki 36. Cikgu nak 20 ke 36? 36, tahu ni. Apa? Syafi'i sebut, Imam Syafi'i sebut, kenapa Maliki dia 36? Dia duduk Madinah. Madinah ni tanah haram juga. Mekah pun tanah haram. Haramain, 2 tanah haram. Mekah solat 20. Nah, yang sebab apa kita kata Wahabi 8 dah. Mekah 20. Dulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Mekah 20. Tapi bila dia setiap 4 rakaat dia ada istirahat. Itu nama dia tarawih, rehat. Masa rehat tu dia pergi tawaf. Tawaf 7 kali. Nak tawaf nak boleh sekali 7. 7 kali. Habis tawaf sambung lagi 4. Habis 4 tawaf. Nah. Habis tawaf sambung lagi 4. Itu 5 kali. Bila 20, 4 kali 5 apa? 5 kali tawaf. Tu yang kata balik rumah dekat sahur. Balik rumah dekat sahur. Cikgu balik rumah berapa? 9 buat 8. Pukul 9 balik rumah. Jeng. Sahabat Nabi balik rumah dekat nak sahur. Allah Rabbi. Terawih. Tawah lagi. Terawih. Tawah lagi. Panjang. Nah, zaman Osman Ibn Affan diceritakan terawih pakai tungkat. Terawih pakai tungkat. Lama diri tu imam. Pakai tungkat. Takut jatuh. Kita ada pakai tungkat. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Kamu pendek. Allah. Tu kata umat akhir zaman. Nah, masuk syurga pun tak apa nak ramai. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu cerita kita solat di zaman sahabat macam tu lah. Sampai balik tarawih nak sahur, nak masuk subuh. Panjangnya solat. Okey. Sebab apa dia di Madinah buat 36? Sebab depa tak ada Kaabah. Madinah tak ada Kaabah, tak boleh solat 4 pergi tawaf. Solat 4 pergi tawaf. Ayah pinnya, boleh lah. Sesaklah pula. Jadi dah tidak ada tawaf. Depa tambah jadi lagi 16 nak bagi seimbang dengan Mekah ada tawaf. Depa tambah rakaat lagi 16. Jadi seimbang. Di Madinah sahaja tanah haram, tempat lain tak ada buat 36. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi macam tu. Baik. 20 rakaat tak habis. Baginya baginya solat sebelah rakaat. Sebelah apa dah? 8 tarawih, 3 witir. Belah. Yang 13 apa dah? 10 tarawih, 3 witir.
Tuan-tuan masuk Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Dia tak cukup 10. 9 negeri tu. Tengok kaifiah solat tarawih yang Jabatan Mufti Negeri Sembilan keluarkan. Dia 3 kaifiah. Yang pertama 20 rakaat. Campur 3 witir, 3. Kaifiah yang kedua 10 rakaat. Tambah witir 3, 13. Kaifiah yang ketiga 8 rakaat. Tambah witir 3. Tak payah solat. Tu kata kita kena bertoleransi lah. Masalah tarawih memang mazhab kita 40 tu pegangan mazhab Syafi'i, tapi taklah salah sunnah. Kita nak buat kurang daripada itu ataupun kita nak buat lebih daripada itu, tak ada masalah. Yang penting kita solat. Yang salahnya duduk kedai kopi sembang. Orang pergi solat tarawih duduk sembang. Orang solat tarawih dan haji. Orang tarawih main catur. Orang tarawih main game. Tu tak tu. Nah, solat 8 buatlah. Nak solat 10 buatlah. Nak buat 20, nak 30 tambah. Ada pendapat 40 tarawih. Tambah witir 3, 43. Jeng. Keren tu. Nah, baik tuan-tuan, tapi dan muslimat yang dirahmati itu, nak cerita di segi bilangan tarawih memang tidak ada kesepakatan, tapi cuma mazhab kita Syafi'i secara muktamad berpegang kata 20. Baik tuan-tuan, tapi dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka memperbanyakkan rakaat dan menyedikitkannya, sama ada kita buat banyak ataupun sikit menurut lama dan pendeknya qiyam. Maknanya yang buat 20, contoh dia mula pukul 9 habis 10.30, buat 20 contohlah sejam setengah. Hak buat 8 pun mula pukul 9 habis 10.30. Sebab apa sama? Sebab yang 20 dia baca pendek sikit, sebab dia rakaat banyak, pendek kau baca. Hak ni rakaat sikit, panjang kau baca. Habis semua, cikgu. Dah lah 8. Kul huwallah. Itu masalah dia. Masalah itu bukan 20 ke 8. Masalah 4. Babi awal. Pergi mana tak tahu. Beli tahu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Pendek, diam dia. Dan Umar radhiyallahu anhu, tak kala ia menghimpunkan manusia kepada Ubay bin Ka'ab, ia solat dengan mereka 20 rakaat. Kalau sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, sebahagian mereka menyedikit kurang daripada 20 ada, dan sebahagian mereka memperbanyak lebih daripada 20 pun ada. Hak yang tentu tiada nas dari syarak tentangnya. Jadi tentulah kita jangan mudah untuk melabel. Jangan mudah melabel sudah. Bila surat 8 Wahbi, tu nama dia melabel orang. Nah, Pak Long tu datang malam Jumaat, orang baca Yasin, dia balik tak baca Wahbi. Bukan melabel. Dia balik nak beruk, melabel dia Wahbi. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Suka melabel. Bila buat 20 pula bid'ah. Nabi tak buat 20, hamba 20 bid'ah, sesat, masuk neraka. Jangan. Yang tu jangan ada. Nah, kita nak bagi faham elok-elok dalam masalah ini. Jangan ada label melabel dalam bab solat tarawih. Hang nak solat berapa mengikut kemampuan yang kamu ada, buatlah. Jangan tak buat sudah. Tak boleh buat di masjid, buat di rumah. Masjid afdal, tapi dah tak boleh, buat di rumah. Jangan duk kacau apa-apa, jangan kacau dia. Nah, baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita sambung balik. Baik, setiap 2 rakaat diberi salam. 2 salam 20, 10 kali salam lah. Tidak sah dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Tak sah. Mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i solat tarawih buat 4 1 salam, 4 1 salam tidak sah. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, tidak sah 4
rakaat bagi salam. Tapi dia Imam Nawawi sebut dalam syarah Sahih Muslim sah lah dah. Imam Nawawi orang yang sama, dalam syarah Sahih Muslim dia kata sah solat 4 satu salam. Dalam Majmu' dia kata tak sah. Yang ni tuan-tuan, yang inilah kita nak kena tengok dalam mazhab. Kalau Imam Nawawi ni sini kata lain, sini kata lain, kita kena tengok kitab tu hak mana lebih utama. Antara syarah Sahih Muslim dengan Majmu' hak mana lebih dipegang. Majmu' pakai dalam Majmu' lah tak sah solat 4 rakaat. Tu macam tu. Kita nak ambil pendapat muktamad dalam kitab-kitab yang banyak ni, kena mengaji cara dia lah. Baik tuan-tuan dan muslimat, jadi bila dia sebut dalam Majmu' 4 tak sah, walaupun dia sebut dalam syarah Sahih Muslim sah, kita pakai yang dia sebut dalam Majmu', kita tak pakai yang dia sebut dalam syarah Sahih Muslim. Macam tu. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sunat dinyaringkan bacaannya, baca kuatlah. Lebih-lebih lagi dia solat malam, baca kuat macam solat isyak, macam maghrib, macam subuh, baca kuat. Setiap 4 rakaat dinamakan satu tarawih. Tarwihah direhat. Solat 4 rehat. Solat 4 rehat. Solat 4 rehat. Duduk istirahat, relax. Ulama-ulama kita ni, ulama kita ni di Nusantara pula, dia kalau berhenti duduk saja gitu macam tak berapa nak sonok maka dia pun letak selawat Allahumma salli ala Muhammad. Ulama kita masuk dalam kitab tak ada, dalam syarih tak ada, dalam hadis tak ada, dalam kitab mazhab pun tak ada. Selawat celah-celah memang tak ada. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sampai ada yang kata bid'ah, ada kata bid'ah. Dah tak ada dalam hadis, tak ada dalam kitab mazhab, tak ada. Kitab ni tak ada sebut, ada tu. Ada jumpa selawat. Selawat. Tak ada. Tak ada. Ulama kita fikir Mekah tak apa, boleh pergi tawaf. Relax ke pergi tawaf? Tawaf pun relax. Malaysia nak buat Kaabah di belakang tu pergi tawaf. Jengnya ayah ping lah pula. Jadi gini, pada duduk saja, baik pahala, selawat. Selawat kan pahala. Selawat ni bila-bila masa boleh. Dah relax dah. Bukan dalam solat, lepas solat relax, selawat je lah. Apa salah? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, walaupun tak ada hadis, tapi tak ada masalah. Kita nak selawat. Selawat ni bila-bila masa. Nabi suruh selawat. Bila-bila masa, tak ada masalah. Tak ada kaitan dengan solat. Dah bagi salam, relax. Sebab kalau bagi relax, sagi orang suruh relax, dia take fire. Bukan take fight, take fire, geng. Dah puasa. Jadi nak elok yang tu, ulama kita kata selawat je. Tapi nak selawat begitu, selawat begitu. Ini sallallahu alaihi wasallam alaihi. Sallallahu balik. Geng keren. Nak tu masalah, nak laju. Semua nak laju. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, itu kisah dia. Memang tidak ada selawat itu hadis karam. Ulama-ulama kita letak supaya kita rehat itu tidaklah rehat duduk saja-saja. Sekurang-kurang selawat dapat juga pahala. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab itu bila kita buat 8, dia tak jadi tarawih lah. Buat 8. Dia 4 satu tarwihah. 8 tarwihatani, dua rehat. 12 baru tarawih. Dia 3 ke atas baru tarawih. 8 jadi tarwihatani, bukan tarawih. Sebab itu ada fatwa daripada majma' daripada Darul Iftah Mesir. Dia kata yang buat 8 boleh, tapi tidak dipanggil tarawih lah. Dia panggil qiyamul lail. Dia panggil qiyamul lail. Dia kata. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Bila selesai solat tarawih, hendaklah dilakukan solat witir. Solat witir biasa kita buatlah 3 tu. Kita dah sebut sebelum daripada ini bab witir dulu. Dan sunat membaca kunut
dalam solat witir pada separuh kedua bulan Ramadan. Maknanya malam 16, bukan malam 15. Malam 15 tu nisfu Sya'ban, malam 15. Separuh kedua malam 16 baru kita mula baca kunut. Biasanya saya ni kalau hari 14 geng-geng hafiz tak jadi imam tarawih, telefon ustaz, malam ni kan malam esok. geng imam hafiz depa pandai jadi imam, bab fiqh tak reti, malam ni malam esok tak ni. Malam esok lah, malam ni baru 15, malam ni masih di separuh pertama, malam esok tu separuh yang kedua tu baru mula kunut. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis itu. Cuma saya nak tambah sikit lah tuan-tuan. Kadang-kadang bila dia sunat berjamaah, hak ngaji masjid derga saya dah bagi tahu dah. Kami baru lepas tajuk solat imam dan makmum. Kadang-kadang kita biasa di kampung-kampung lah, yang dia baca Al-Hakumut Takatsur. Biasalah di kampung-kampung ni imam tidak hafiz. Al-Hakumut Takatsur pelekat depan, pelekat fotostik pelekat. Dia bilang Allah sampai kul a'udzu birabbin nas tu di kampung-kampung lah. Depa guna tu lah. Yang tu bukan daripada Nabi. Tarawih ni baca ayat apa pun tak apa. Tapi dah peringkat kampung tak hafal Quran, yang tu lah ingat pun. Wadduha ke bawah lah, atas tak ingat lah. Sabihi pun kalau lah. Pelekat tak apa lah. Dia 15 pertama Al-Hakumut Takatsur sampai tabat siaga Abi Lahab bin Watab. Rakaat kedua qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah. Kalau masuk malam 16, rakaat pertama inna anzalnahu fi lailatul qadr. Disebut gitu, qadr bukan qad. Qad lah. Inna a'tayna kal kausar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sebut dia punya sebutan tu bagi jelas. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Yang kedua Al-Hakumut Takatsur sampai tabat tu lah. Hak 15 tama Sami Allahu liman Allahu Akbar kat kedua. Selepas waladdallin amin kita bismillah Fatihah, dia bismillah qul huwallah tu. Berat tu imam. Imam ni dia kena bagi sakkah. Lepas waladdallin dia kena bagi sakkah, bagi masa untuk makmum baca Fatihah. Kalau dia nak baca pendek, qul huwallah tu pendek, qul huwallah 14 second. Bacaan sederhana qul huwallah itu sekali dengan bismillah mengambil masa 14 ke 15 second. Al-Fatihah sekali bismillah sampai waladdallin mengambil masa 25 ke 27 second. Makna kalau sama-sama baca bismillah, kita bismillah Fatihah, dia bismillah qul huwallah, siapa habis dulu? Dia. 14 second bacaan sederhana, dia laju sambung tu. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad. Boy. Kalau macam tu dia ambil 10 second, kita 25 second, dia 10 second. Kalau sederhana pun walam yakul lahu kufuwan ahad, 14 second. 14 second Fatihah kita baru sampai ihdinas siratal mustaqim.
balik test tengok Fatihah. Bacaan sederhana 14 sekon baru sampai ihdinas siratal mustaqim. Kita masuk ihdinas siratal mustaqim, dia rukuk Allahu akbar. Mu nak rukuk kan nak habis Fatihah. Geng kan? Ni nak tegur, nak bagi tahu. Jangan rukuk. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia baca laju, jangan rukuk. Kita kena habiskan Fatihah kita. Biar dia rukuk. Kita diberi masa sampai dia sujud yang kedua. Siapa-siapa pergi potong Fatihah, rukuk, jeng kering. Habis solat dia mapuhkah? Itu masalah. Itu saya akan jagalah. Lepas tu saya masa di Sarawak dulu dilantik jadi penasihat imam. Kalau tarawih bawah saya, imam jemputan kena ikut aku, tak ikut aku sepak. Makna buang, tak boleh jadi imam sini hampir jadi imam masjid lagi. Nak jadi imam masjid ni yang pertama Fatihah jangan duk sambung. Fatihah jangan duk sambung. Satu. Tu saya punya. Tempat lain aku tak tahu. Masjid saya sebagai penasihat Fatihah satu. Jangan main bismillah disambung, jangan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati saya, jaga orang bagi amanah, jaga, kita jaga. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati saya, jadi jaga. Kalau jenis qul huwallah laju, dia rukuk, kita dikira uzur, tidak boleh rukuk. Kita kena baca Fatihah sampai habis dan diberi kelonggaran untuk ditinggalkan oleh imam sampai sujud yang kedua. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, selesai tentang solat sunat tarawih. Jadi berhenti situ sudah 8.20. Kita akan sambung lagi beberapa solat sunat, solat gerhana matahari, gerhana bulan dan sebagainya. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa taala minggu depan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.